Baik, terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya, Rozaini Ruslan. MAIPS hadkan imarah masjid bermula hari ini. Juga, nasib malang kanak-kanak lelaki lemas. Dalam usaha membendung penularan COVID-19, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS memutuskan untuk mengehadkan aktiviti pengimarahan masjid bermula hari ini. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putera Jamalul Lail bertitah tindakan itu susulan kewujudan kluster baharu penularan wabak membabitkan sebuah syarikat perkhidmatan di Kampung Bakau. Masjid tidak dibuka kepada awam, sebaliknya dibenarkan menunaikan solat Jumaat dan solat 5 waktu hanya dalam kalangan pegawai masjid serta ahli jawatan kuasa masjid sahaja, iaitu tidak melebihi 12 orang dan tidak kurang 3 orang termasuk imam. Tempoh solat termasuk solat Jumaat perlu dipendekkan kepada 15 minit sahaja dan dilakukan di tempat terbuka serta mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti ditetapkan sebelum ini. Manakala bagi yang bermusafir digalakkan menunaikan solat di penginapan masing-masing dan bagi mereka yang tiada tempat penginapan pula boleh melakukan solat di kawasan anjung masjid dengan had masa yang ditetapkan. Bagi akad nikah pula, ianya boleh dilaksanakan di premis persendirian dengan mematuhi SOP ditetapkan MAIPS. MAIPS sentiasa meneliti perkembangan semasa penularan wabak dan akan memanjangkan keperluan ketetapan terkini berdasarkan keperluan dari semasa ke semasa. Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menyokong pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat berbanding melaksanakan sekatan dan kawalan pergerakan secara penuh bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 yang kini mencecah 6,000 kes di negara ini. Menurut Presidennya Tan Sri Soh Tian Lai, pihaknya menyeru kerajaan meneruskan model Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang membenarkan sektor ekonomi beroperasi dengan SOP yang ketat. Antara cadangan itu termasuklah orang ramai berada di rumah, menjadualkan semula waktu kerja di kilang dengan mengurangkan jumlah mereka yang bekerja berdasarkan penilaian syarikat dan mempraktikkan sepenuhnya kerja dari rumah bagi syarikat yang mampu dan mempunyai kemudahan sokongan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Selain itu, beliau berharap kewangan seperti moratorium pinjaman, program subsidi upah, bantuan pembiayaan, pengurangan kos perniagaan seperti kos utility, sumbangan berkanun, kadar pembiayaan dan lain-lain diteruskan untuk membantu industri yang terjejas teruk dalam tempoh PKP 3.0 dan pandemik COVID-19. Selaras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara, kemasukan semula pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM ditangguh. Susulan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran PDP dijalankan sepenuhnya melalui pembelajaran dalam talian sepanjang tempoh tersebut. Menurut Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat UTHM, ia dibuat sebagai langkah membendung penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan. Penangguhan ini melibatkan pelajar yang akan pulang ke kampus Induk Parit Raja dan kampus Cawangan Pagoh. Selain itu, ia tertakluk kepada sebarang pengumuman daripada pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Pun begitu, pengecualian sesi PDP hanya diberi kepada pelajar penyelidikan yang perlu menggunakan fasiliti makmal, bengkel dan studio secara individu dan tidak berkumpulan. Semua pihak diharapkan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19.
Tragedi malang menimpa seorang kanak-kanak lelaki 11 tahun apabila ditemui lemas di sungai berhampiran Jalan Tambak Paya dekat air molek Melaka petang semalam. Dalam kenyataan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 3.20 petang. Sepasukan anggota dan pegawai bersama jentera digerakkan ke lokasi kejadian dan mendapati terdapat kanak-kanak lelaki terjatuh ke dalam sungai berkenaan. Anggota dikerahkan untuk menyelam dan menemui mayat Muhammad Faris Firdaus Muhammad Sabri kira-kira 4.50 petang. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Kes diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Malang tidak berbau buat seorang pembantu perawatan kesihatan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban HTJS yang maut apabila kenderaannya terlibat dalam kemalangan di Jalan Seremban dekat Simpang Pertang pagi tadi. Mangsa Said Muhammad Nur Said Sahil, 57 tahun dari Kampung Belai Hulu, Peradong, dipercayai dalam perjalanan ke tempat kerja sebelum terlibat dalam kemalangan itu. Kejadian kira-kira jam 7 pagi itu melibatkan sebuah motosikal jenis Yamaha MT-15 yang ditunggang mangsa dengan kereta jenis Proton X70. Kereta dipandu dari arah Seremban menuju Simpang Pertang dipercayai gagal memotong sebuah kenderaan sebelum mangsa dari arah bertentangan datang dan tidak sempat mengelak. Akibat kejadian itu, mangsa tercampak ke gaung sedalam kira-kira 3 meter dan cedera parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Jelebu untuk bedah siasat. Di Batu Pahat, seorang warga emas meninggal dunia ketika melakukan aktiviti riadah bersama isteri dan anaknya di Bukit Soga petang semalam selepas mengadu sakit kepala sebelum rebah dan tak sedarkan diri. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dola, mangsa Gan Tian Guan, 62 tahun, tinggal di Taman Putra, beriadah mendaki Bukit Soga bersama isterinya berusia 54 tahun dan anak perempuannya 19 tahun pada jam 4 petang semalam. Ketika mereka berada di puncak bukit pada ketinggian 286 meter, mangsa mengadu pening kepala dan terjatuh lalu tidak sedarkan diri. Anak mangsa kemudian bergegas turun untuk meminta bantuan orang ramai bagi menghubungi pihak hospital, polis dan bomba. Mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh kaki tangan Hospital Sultanah Nora Ismail, HSNI yang hadir ke lokasi kejadian. Mayat diturunkan dengan bantuan bomba dan dihantar ke HSNI untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Baiklah, series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Kekejaman Zionis tidak berkesudahan. Variasikan senaman anda dengan menimbulkan keseronokan. Paling bagus ialah lakukan aktiviti senaman secara berkumpulan. Dan antara aktiviti senaman berkumpulan yang anda boleh lakukan ialah Zumba dan senaman ringan di rumah. Semua orang boleh mengamalkan kehidupan yang aktif, tak kira tua atau muda, yang bujang ataupun yang sudah berkeluarga. Ingat, tiada halangan untuk anda menjadi aktif. Antara senaman yang sesiapa pun boleh lakukan ialah senaman regangan menggunakan resistance band, fun ride, fun run dan night workout. Ingat, memang ada banyak cara untuk kekal aktif. Jadi, korang janganlah bagi alasan untuk tidak aktif, okey? Bertemu kembali. Sedikit perkembangan banjir di Sabah. Hujan berterusan di beberapa daerah di negeri itu mengakibatkan kawasan kampung terus ditenggelami air. Situasi berkenaan turut menyebabkan kebanyakan kampung di daerah Beaufort yang sebelum ini sudah pulih kembali digenangi air. Menurut Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam APM Sabah, 124 penduduk daripada 29 keluarga di daerah Beaufort, Tenom dan Keningau sudah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS berbeza mengikut daerah masing-masing. Ramai 57 mangsa daripada 18 keluarga kini sudah ditempatkan di PPS Dewan Datuk Seri Panglima Dun Panir
manakala jumlah penduduk PPS Rumah Kebudayaan Kalang Kanar, Tenom, kekal 26 orang membabitkan 5 keluarga sejak beberapa hari ini. PPS Dewan Kampung Pau, Sok pula seramai 41 mangsa sudah dipindahkan membabitkan 6 keluarga. Ekoran beberapa kampung di daerah Keningau mula dinaiki air malam tadi. Jumlah mangsa bertambah dari masa ke semasa mengakibatkan jumlah keseluruhan mangsa banjir meningkat ketika ini membabitkan penduduk di 67 kampung di ketiga-tiga daerah. Kesemua mangsa banjir yang ditempatkan di PPS Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir sudah dibenarkan pulang sekaligus PPS terbabit ditutup semalam. Leka memunggah minuman keras tidak bercukai. Seorang lelaki tempatan dan 3 warga Myanmar dicekup pasukan gerakan am PGA Ceras di sebuah premis kedai di Taman Segar Subang malam tadi. Menurut Komander Brigade Tengah PGA Ceras, Senior Assistant Commissioner Muhammad Abdul Halim, ketika serbuan dilakukan, suspek dipercayai sedang memunggah minuman keras ke sebuah kenderaan untuk diedarkan ke kedai pelanggan mereka sekitar Lembah Kelang. Dalam serbuan yang dijalankan, pasukan PGA Ceras berjaya merampas 1,134 kotak bir pelbagai jenama. Jumlah keseluruhan rampasan sebanyak 27,216 tin membabitkan 11,172.24 liter dengan nilai anggaran rampasan sebanyak RM849,844. Hasil siasatan juga mendapati barang rampasan terbabit berada di dalam premis sejak 2 minggu sebelum Hari Raya dan sindiket sudah beroperasi hampir setahun lalu. Aset udara dan darat rejim Zionis berterusan menghentam bumi Palestin. Angka kematian terus meningkat, ratusan orang awam terkorban akibat serangan agresif ke atas semenanjung Gaza dalam konflik terbaru yang tercetus sejak minggu lalu. Serangan Israel selama 10 hari berturut-turut itu telah merenggut nyawa 217 rakyat Palestin, termasuk 63 kanak-kanak, 37 wanita termasuk 3 yang sedang hamil dan 7 OKU. Kira-kira 1,500 mangsa cedera termasuk 450 kanak-kanak dan 350 wanita. Malah, serangan berterusan Israel ke atas semenanjung Gaza menyebabkan kira-kira 1,500 rumah musnah dan rosak teruk, menyaksikan lebih 9,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. 7,200 unit kediaman lagi mengalami kerosakan sebahagian. Turut dimaklumkan, lebih 48,000 rakyat Palestin terpaksa berlindung di kira-kira 58 sekolah di seluruh semenanjung Gaza. Lebih 40 kilang dan 300 premis komersial juga turut musnah. 4 roket dibedil dari selatan Lubnan ke arah Israel semalam. Ia merupakan serangan kali ketiga seumpamanya dalam tempoh kurang seminggu. Menurut sumber tentera Lubnan, serangan roket itu dilancarkan dari kawasan berhampiran perkampungan Sidikin dekat daerah Tyre tanpa memperincikan pihak yang bertanggungjawab atas tindakan berkenaan. Tentera Israel turut mengesahkan serangan itu dan memaklumkan bahawa pihaknya membalas dengan tembakan artileri. Laporan mengenai sebarang kematian masih belum diketahui berikutan insiden terbabit. Ia adalah kali ketiga serangan roket dilancarkan dari wilayah Lubnan ke arah Israel sejak konflik terbaru tercetus antara rejim Zionis dengan Palestin di semenanjung Gaza minggu lalu. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menggesa konflik antara Israel dengan kumpulan pejuang di Gaza diredakan dalam masa terdekat. Ekoran kedua-dua pihak terus saling berbalas serangan menjelang usaha diplomatik bagi membendung keganasan itu berlarutan. Jet pejuang rejim Zionis menyerang tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 pemimpin Hamas. Menurut satu kenyataan tentera, terdapat infrastruktur ketenteraan disimpan di setiap kawasan berkenaan. Kumpulan pejuang Islamik Jihad di Gaza pula mengaku bertanggungjawab melakukan bedilan roket terbaru ke atas rejim Zionis yang menyaksikan siren amaran serangan bergema pada awal pagi tadi. Pergolakan meruncing walaupun Washington semalam mendesak supaya konflik terbaru yang tercetus pada 10 Mei lalu itu diredakan sebagai laluan ke arah gencatan senjata. Diplomat utama Jerman dijadual mengadakan rundingan dengan Israel hari ini bagi merintis usaha mencapai gencatan senjata itu.
Pegawai tentera Israel memaklumkan bahawa mereka berkemungkinan menghentikan tindakan kenteraan jika penilaian sudah mencapai peringkat yang diinginkan dan sedang meneliti masa yang tepat untuk gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak permintaan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Gaza dan menegaskan serangan ketenteraan tetap akan diteruskan. Dalam satu kenyataan pejabatnya, operasi itu akan diteruskan sehingga tujuannya tercapai. Netanyahu menegaskan serangan itu akan dipertingkatkan lagi untuk mengembalikan ketenangan dan keamanan kepada Israel. Menurut jurucakap Karine Jean-Pierre, Biden berharap Netanyahu akan meredakan ketegangan di Semenanjung Gaza. Setakat ini, sekurang-kurangnya 227 rakyat Palestin terbunuh termasuk 64 kanak-kanak dan 36 wanita dan 1,620 yang lain cedera dalam serangan Israel di wilayah yang dikepung sejak 10 Mei lalu. Baik, teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Piala Itali milik Juventus. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov.UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempas slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Gaya hidup yang aktif amat penting untuk menjaga kesihatan seseorang. Dan sejak kebelakangan ini pun makin ramai yang bersetuju dengan Bella untuk mengamalkan gaya hidup yang aktif. Hasil tinjauan National Health and Mobility Survey dari Institut Kesihatan Umum atau dengan mudah NHMS menunjukkan hanya 25.1% orang dewasa tidak aktif secara fizikal pada tahun 2019. Pengurangan berbanding dari tahun 2011 sebanyak 35.7% dan pada tahun 2015 sebanyak 33.5%. Makin lama, makin ramai yang aktif. Tapi apa kata kita cuba untuk kurangkan bilangan yang kurang aktif tu? Lagi bagus kan kalau macam tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Hafiz. Kita akan bawakan kepada anda laporan cuaca. Kalau tadi kita sibuk dengan menilai apa dan juga mendapat intipati daripada berita-berita yang sahih, yang penting, tapi kita akan jenak seketika untuk mengikuti keadaan cuaca. Hari ini saya akan bawa kepada anda secara eksklusif daripada saya berjaya membawa kepada anda keadaan cuaca terkini. Baik,
Untuk makluman para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, negara kita masih lagi berada pada fasa peralihan monsun dan kebiasaannya secara klimatologinya, keadaan angin adalah bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini. Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang apa-apa amaran cuaca waspada, amaran hujan lebat, tetapi harus diingatkan kepada anda semua, hujan berserta rebut petir boleh berlaku menjelang ke lewat petang dan juga ke awal malam. Itu kebiasaannya secara normalnya. Jadi pada orang ramai seharusnya lebih berwaspada, dan ketika hujan berlaku, hujan lebat dan rebut petir, jangan anda berada di kawasan di padang ataupun di bawah bangunan yang ataupun struktur yang tidak kukuh, yang amat berbahaya. Baik, berdasarkan paparan carta angin juga, pada ketika ini terdapat kawasan halaju angin yang cukup kencang, terutamanya di bahagian Selat Melaka Utara dan juga di perairan Phuket. Jadi para nelayan, janganlah anda turun ke laut buat masa kini. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang serta lok bergelora ketika pertama, kedua dan juga ketiga. Dan yang mana amaran ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dekat laut kerana halaju angin boleh mencapai 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Baik, buat masa ini kita akan beralih kepada paparan imej gemar radar untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, di Semenanjung Malaysia pada ketika ini hujan berserta berpetir di satu tempat kini sedang berlaku di utara Semenanjung Malaysia dan juga di negeri pantai timur Semenanjung Malaysia kerana terdapat kawasan perubahan halaju angin. Di selatan Thailand angin bertiup dengan agak kencang, tetapi di bahagian utara Semenanjung Malaysia angin bertiup dengan agak lemah. Jadi terdapat kawasan perubahan halaju angin. Kerana inilah mengapa di utara Semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Keadaan yang serupa juga kini sedang berlaku di negeri Johor, yang mana hujan berserta rebut petir juga kini sedang berlaku. Dan hujan lebat ini di utara dan juga di negeri Johor ini, kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, cuaca baik. Jadi pada anda semua yang mana ingin membawa anak-anak untuk bermain layang, bolehlah berbuat demikian kerana di negeri Sabah terutamanya di bahagian Sandakan dan juga di pantai barat di Kota Kinabalu, keadaan agak berangin. Baik, tetapi keadaan cuaca yang berbeza pula kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, terutamanya di bahagian tengah yang melibatkan di bahagian Sibu, Serian, Mukah, Kapit dan juga di bahagian Betong. Hujan lebat ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, dan pada esok pagi insya-Allah keadaan cuaca agak baik. Kita jangkakan keadaan cuaca cerah bagi kesemua negeri, dan tetapi menjelang ke petang hujan berserta rebut petir dijangkakan masih lagi akan berlaku yang melibatkan di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Jadi pada anda semua yang mana menunggang motosikal, yang mana ingin pulang ke rumah esok daripada kerja, pastikan anda membawa baju hujan dan pastinya anda harus merancang perjalanan anda supaya tidak tersekat di dalam kesesakan jalan raya, dan sekiranya tersekat di kesesakan jalan raya, pastikan anda bersabar. Okey, baik, sekian saja laporan cuaca daripada saya Wan Hafiz yang kita bersiar langsung daripada Cyberjaya, dan sebelum pisah kita akan lihat ramalan cuaca bagi 3 hari bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Pelumba trek berbasikal kebangsaan Muhammad Fadil Muhammad Zonis terus gah mencipta nama selepas mengungguli ranking teratas dunia acara ujian masa lelaki elit. Ia diumum Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI semalam. Pelumba Yayasan Sam Dabi berusia 24 tahun itu mengumpul 1,762.50 mata, naik 4 anak tangga selepas mengutip 720 mata sekaligus meraih pingat perak acara 1 km ujian masa pada kejohanan Piala Negara-Negara UCI di Hong Kong minggu lepas. Fadil juga adalah pemegang rekod kebangsaan dan Asia acara 1 km ujian masa selepas mencatat 1 minit 305 saat di kejohanan dunia Berlin tahun lepas. Beralih ke sukan antarabangsa, Piala Perancis, Paris Saint-Germain sekali lagi mencipta nama selepas melakar kemenangan keduanya tahun ini dengan menewaskan Monaco 2-0 untuk menjulang trofi dekat Stade de France pagi tadi. Jaringan Mauro Icardi dan Kylian Mbappe memastikan kemenangan PSG yang akan melengkapkan jadual Ligue 1 Isnin ini dengan gelaran ke-10 Liga berturut-turut masih dalam jangkauan. PSG kini menjulang Piala Perancis kali ke-6 dalam 7 musim terakhir dan mara ke final setiap tahun sejak 2015. Ia juga trofi kedua buat jurulatih Mauricio Pochettino dalam kerjaya pengurusannya selepas memenangi trofi juara-juara bersama PSG Januari lalu dan berpeluang untuk meraih kejuaraan berganda selepas menjuarai 2 perlawanan musim ini. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri serta keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.